Dia tengah record. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Sihat ke kelas hari ini? Ke tak sabar dah nak berjalan-jalan untuk melintasi daerah Perak Tengah. Hari Jumaat ni kita dah boleh keluar daerah ya. Jadi lama tak keluar betul? Lama kita tak keluar. Lama tak pergi Ipoh, lama tak pergi Setiawan, tak pergi Manjung betul? Diam je, respon sikit sebelum kita mula kelas. Betul tak Izul? Wan Nur Izul Atira. Memang awak duduk Ipoh, tak ada masalah. Awak selalu pergi apa? Pergi Ipoh Parade. Saya ni dah lama tak pergi Ipoh Parade. Saya pergi Ayun Kelebang. Walaupun PKP saya mampu dia pergi ke Ayun Kelebang. Okey. So hari Jumaat ni dah boleh dah. Dah boleh merentas daerah. Tapi yang paling best patutnya awak kena tunggu 1 April. Sebab 1 April awak boleh jumpa saya secara live dekat kelas lah. Sebab awak dah boleh belajar secara PDPC bersemuka. Sepatutnya masa seronok. Wow, dapat jumpa cikgu kacak dekat SMKSI pada 1 April. Okeylah, tak apa. So hari ini kita sambung lagi berkenaan dengan topik bab 2 Dalam bab 2, sekejap saya besarkan. Okay, topik ataupun bab 2. Kalau ikut hari ini saya ada PLC tau kat sekolah. Tapi oleh kerana saya memikirkan kelas awak, saya sanggup tak hadir PLC tu. Jadi awak sepatutnya appreciate apa yang saya buat. Okey, sebab apa saya nak buat kelas hari ini? Saya rasa awak untuk tajuk bab 2 ni sebenarnya dia tajuk yang agak sukar. Tajuk yang banyak dia punya isi pelajaran. Banyak dia punya peristiwa yang awak kena betul-betul faham. Kalau awak tak faham, jadi ini akan menghadapi masalah untuk tajuk yang seterusnya. Awak akan berhadapan dengan masalah. Okey, sebab awak tak boleh baca just hafal saja topik bab 2 ni. Awak kena faham betul-betul cerita. Awak kena alami cerita tersebut seperti mana awak menonton drama rantaian. Cerita apa tu yang tengah viral sekarang ni, cerita apa? Drama apa yang awak tengok yang tengah viral sekarang ni? Takdir yang tertulis ke? Saya tak tengok pun cerita tu. Patutnya betul-betul awak kena faham. Okey, so minggu lepas kita tak dapat buat kelas langsung sebab saya di meeting. Jadi saya terpaksa menghantar video PDPC daripada cikgu-cikgu yang lain. Saya harap awak tonton. Saya sebenarnya risau kalau awak tak faham. Jadi saya terpaksa ulang baliklah pada hari ini sebelum saya masuk kepada topik baru, saya nak ulang balik. Sebenarnya hari ini lebih kepada mengulangi saja topik minggu lepas. Minggu lepas kita belajar tentang perkembangan idea nasionalisme di barat dan juga perkembangan nasionalisme di Asia serta perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Okey, hari ini saya akan flashback balik. Okey, untuk pengetahuan awak dah belajar, awak dah tahu maksud nasionalisme. Maksud nasionalisme kalau ikutkan ada 4 secara umumnya selain daripada pendapat tokoh-tokoh tadi lah. Yang pertama awak kena tahu kalau soalan keluar apa maksud nasionalisme, yang pertama awak kena nyatakan perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan tentang apa? Semangat kebangsaan untuk menentang kuasa penjajah. Untuk membela bagi membela bangsa bangsa dan negara. Penjajah tu dikenali sebagai imperialis. Itu awak kena tahu. Macam mana eja ni cikgu imperialis? IMPE imperialis, RIALIS ataupun imperialisme. Itu dikatakan penjajah. Imperialisme tu maksudnya penjajah. So siapa imperialis? Itulah kalau di Malaysia kita ada British, kita ada Portugis, kita ada Belanda. Itu antara penjajah-penjajah ataupun imperialis. Kalau kita spekkan sebagai imperialisme barat, itulah negara-negara penjajah barat. Kalau imperialisme di Asia, kita ada imperialis Asia, Jepun. Jepun menjajah tanah Melayu pada suatu ketika dahulu. Itu imperialis. Faham Itu yang kedua. Yang ketiga, maksud maksud nasionalisme adalah gerakan. Gerakan. Tadi semangat kebangsaan, perasaan cinta. Yang ketiga gerakan. Gerakan apa? Gerakan untuk membebaskan politik, ekonomi dan sosial
yang selama hari ini dikuasai oleh orang asing. Itu yang ketiga. Awak kena faham. Yang keempat, awak kena tahu nasionalisme ini adalah berbeza-beza di setiap negara dan mengikut zaman. Dia akan berubah mengikut zaman. Okey, kenapa nasionalisme ini berbeza dari segi dari sesebuah negara dan ianya mengikut peredaran zaman? Sebab ianya dipengaruhi oleh sekeliling. Contohnya kita dipengaruhi oleh keturunan, agama yang berbeza, keturunan yang berbeza, bahasa yang berbeza di setiap negara, dan adat resam yang berbeza di setiap negara dan juga setiap zaman. Itu 4 secara umum. Saya ulang balik. Yang pertama tadi perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Yang kedua semangat kebangsaan untuk menentang kuasa imperialis demi untuk membela bangsa dan negara. Yang ketiga adalah gerakan untuk membebaskan politik, ekonomi dan sosial yang dikuasai selama ini oleh orang asing. Dan yang keempat, awak kena bagi tahu nasionalisme ini berbeza di setiap negara dan juga zaman sebab dipengaruhi oleh sekeliling. Contohnya adalah keturunan, agama dan juga adat resam. Itu adalah poin untuk maksud nasionalisme. Selain daripada awak boleh menyatakan pendapat-pendapat tokoh tentang nasionalisme. Itu yang awak dah belajar. Kemudian juga awak dah belajar berkenaan dengan perkembangan nasionalisme yang telah berlaku di Barat. Sebab sebelum perkembangan nasionalisme dekat negara kita, kita kena tahu siapa pencetusnya. Apakah pencetus semangat cintakan negara kita secara mendalam, semangat kebangsaan untuk membebaskan diri daripada penjajah ataupun daripada British, ataupun gerakan yang kita tubuhkan untuk membebaskan politik, ekonomi dan sosial daripada British. Siapa pencetus itu? Pencetusnya adalah berasal daripada Barat. Maknanya kita kena tengok dulu apa idea nasionalisme yang berlaku di Barat sehingga ianya mempengaruhi kebangkitan nasionalisme di negara kita. Itu awak kena faham. Okey, saya dah cakap dulu. Dekat Barat, sebenarnya kenapa idea nasionalisme itu berlaku ataupun perkembangan nasionalisme itu berlaku? Apa faktor yang mencetus kepada idea nasionalisme di Barat? Di Barat secara umumnya ada 2 sebab je. Yang pertama disebabkan untuk menentang pemerintahan beraja. Sebab pemerintahan beraja ini dipercayai telah pun menggugat hak dan juga kebebasan rakyat. Itu simbol dia. Simbol penindasan raja. Raja itu telah menindas hak dan juga kebebasan rakyat. Jadi itu sebab dia orang menentang sistem pemerintahan beraja. Jadi negara yang kita guna pakai di Barat yang telah menentang sistem pemerintahan beraja ini ataupun yang kata lain anti raja ada 2, iaitu England dan juga Perancis. Itu sebab kita belajar revolusi England, revolusi keagungan yang berlaku di England dan juga revolusi Perancis yang berlaku di Perancis. Di mana revolusi England telah berlaku pada kurun ke-17 iaitu pada tahun 1688. Kemudian revolusi Perancis pula telah berlaku pada kurun ke-18 iaitu pada tahun 1789. Itu yang berlaku. Itu sebab pertama nasionalisme berlaku di Barat. Kebangkitan nasionalisme berlaku di Barat disebabkan anti raja. Nak tentang pemerintahan raja yang menindas hak dan juga kebebasan rakyat. Kemudian ada satu lagi sebab kenapa semangat nasionalisme ataupun kebangkitan nasionalisme berlaku di Barat. Kerana sama macam negara kita, iaitu untuk membebaskan penjajahan Barat, atau bukan penjajahan Barat, untuk membebaskan kuasa imperialisme di sesebuah negara. Maknanya nak sebab apa nak menentang imperialis tu? Sebab nak menuntut kemerdekaan. Jadi menentang penjajah untuk mendapatkan kemerdekaan adalah sebab yang kedua mengapa berlakunya perkembangan nasionalisme di Barat. Di mana Barat tu yang berlaku menentang penjajahan ni? Menentang penjajah nak menuntut kemerdekaan? Amerika. Amerika berlakulah revolusi Amerika pada kurun ke-18 iaitu pada tahun 1776. Faham Ini kita flashback balik Jadi seperti mana yang saya cakap tadi, semangat ataupun kesedaran nasionalisme yang berlaku yang didorongkan dengan sebab anti kepada raja yang berlaku di England. Jadi kita tengok dulu revolusi keagungan. Dalam revolusi keagungan saya cakap tadi mereka menentang pemerintahan beraja. Sebab apa mereka menentang? Okey. Kalau soalan keluar, kenapa revolusi keagungan ini berlaku? Awak kena jawab satu saja. Mereka ataupun revolusi keagungan berlaku disebabkan untuk menegakkan kedaulatan parlimen, dan juga menegakkan hak asasi rakyat.
Itu sebab dia orang menentang pemerintahan beraja. Jadi kenapa dia orang nak menegakkan hak asasi rakyat dan menegakkan kedaulatan parlimen di England? Dia ceritanya bermula semasa pemerintahan James II. Dalam pemerintahan James II ini, dia nak buat undang-undang ataupun James II ni nak menggubal undang-undang, tapi masalahnya dia telah membelakangkan ahli parlimen. Tak nak ambil langsung suara-suara parlimen, ahli parlimen dalam penggubalan undang-undang. Jadi mana ada fair and square di situ. Seolah-olah seperti engkau syak sendirilah, pemerintahan raja ni, engkau je yang nak diikut. Ahli parlimen punya suara tak nak pakai. Jadi itu sebab semasa pemerintahan James II ini yang nak menggubalkan undang-undang tanpa mendengar pandangan ahli parlimen, jadi ahli parlimen di England ini telah bangkit menentang pemerintahan raja ini. Kebangkitan ahli parlimen ini sebenarnya disokong oleh Mary II dan juga husband dia. Husband dia adalah raja daripada Belanda, namanya Raja William of Orange. Jadi sokongan terhadap ahli parlimen ni lebih daripada sokongan yang diterima oleh James II. Dapat ikut ke setakat ni? Saya ulang balik Okey, saya ulang balik silibus yang minggu lepas. Sebab minggu lepas saya dapat terang. Jadi sokongan terhadap James II ni dah berkurang tau. Dah tak ada pun yang nak menyokong James II ni. Rasa macam dia ditentang. Ramai yang tak suka dengan dia. Semua dah nyokong Mary II dengan Raja Belanda William of Orange tadi. Jadi atas dasar sebab itu dah tak ada sokongan, maka James II ni pun ambil tindakan yang kira tak ada tindakan yang orang kata ganas. Dia lari je. Dia telah melarikan diri ke Perancis. Jadi tindakan dia tindakan aman. Itu sebab peristiwa ini dikenali sebagai revolusi keagungan. Sebab tiada langsung berlakunya pertumpahan darah semasa James II itu lari ke Perancis. Tidak ada pertumpahan darah. Maknanya berlaku peralihan kuasa daripada James II ke Mary II. Sebab sekarang kuasa dah berubah. Pemerintahan dah berubah. Daripada James II itu telah berubah kepada Mary II dan juga Raja William of Orange. Peralihan kuasa itu berubah secara aman. Tanpa ada berlaku sebarang pergaduhan. Maksudnya James II tak lawan pun. Dia lari je. Itu sebab dinamakan sebagai revolusi keagungan. Kalau soalan keluar, apakah faktor yang menyebabkan revolusi keagungan ini ataupun kenapa ia dikenali sebagai revolusi keagungan? Faktornya, awak kena sebut, peralihan kuasa telah berlaku dengan aman, tanpa pertumpahan darah. Ini keyword dia. Apa ni? Peralihan kuasa berlaku secara aman tanpa pertumpahan darah. Itu sebab dikenali sebagai revolusi keagungan. Jadi apabila Mary II bersama-sama dengan laki dia, husband dia, Raja William of Orange itu memerintah England, dia telah pun mengubah sistem pemerintahan di mana konsep kedaulatan berparlimen itu telah dimantapkan, ataupun sistem kedaulatan tadi kan dia orang tentang Raja James II sebab kedaulatan parlimen itu telah tergugat kan, hak asasi rakyat pun telah tergugat kan. Jadi dia pulih. Bila Mary II ambil daripada James II, dikukuhkan kedaulatan parlimen dan dia telah kukuhkan juga sistem raja berperlembagaan, dimantapkan. Maka apa yang diorang buat? Diorang gubal Bill of Rights. Diorang gubal Bill of Rights ni dia. Okay? Bill of Rights ni sebenarnya digubal untuk bagi keutamaan kepada ahli parlimen nak menggubalkan undang-undang. Dan juga mereka juga diberikan hak untuk mengutip cukai. Taklah hanya kepada raja selama hari ini. Untuk mengubah undang-undang semua raja. Jadi inilah yang diperjuangkan oleh revolusi keagungan. Maka apabila Bill of Rights ini digubal, maka timbullah ahli falsafah Inggeris yang bernama John Locke. John Locke ini dia ada pemikiran dia. Ini kena kalau soalan keluar. Terangkan apakah idea pemikiran John Locke. Sebab John Locke ni dia telah menghasilkan karya Two Treatises of Government. Okey, ada 4 prinsip pemikiran John Locke. Ini awak kena ingat. Prinsip yang pertama, dia telah mempopularkan konsep raja berperlembagaan. Ini dia. Dia telah mempopularkan prinsip raja berperlembagaan. Ini adalah idea pemikiran John Locke yang pertama. Okey.
Yang kedua, apabila dia mempopularkan prinsip raja perlembagaan, dia tolak terus prinsip raja berkuasa mutlak. Nampak? Menolak prinsip raja berkuasa mutlak. Ini kedua. Tak ada lagi raja berkuasa mutlak. James II dah belah ke Perancis. Okay, sekarang dah diganti dengan Mary II and Raja William of Orange. Kan? Yang ketiga, dia kata dalam pemikiran John Locke, dia kata macam ni. Asas bagi pembentukan sesebuah kerajaan itu perlulah mendapat persetujuan. Persetujuan daripada siapa? Daripada pemerintah dan juga rakyat. Tidak boleh mendapat persetujuan daripada pemerintah sahaja. Kalau kerajaan, mana kerajaan England nak diasaskan, perlu dapat persefahaman ataupun persetujuan daripada raja dan juga rakyat. Itu yang ketiga. Ini ketiga. Perlu ada persetujuan antara pemerintah dengan rakyat. Itu yang ketiga. Yang terakhir sekali, kalau nak menggubal undang-undang, perlu memenuhi hak asasi manusia. Jangan menindas hak asasi manusia. Itu tak boleh. Ini yang keempat. Nak gubal undang-undang, kena memenuhi hak asasi manusia. Itu yang keempat. Dapat ke kelas ke saya syok sendiri? Saya ulang balik dia ni. Kelas, dapat tak? Dapat. Ke dah tidur dengan ceramah saya? Pagi-pagi dengan ceramah. Okey, ni saya menerangkan, dia cerita sebenarnya. Itu yang berlaku di revolusi keagungan ataupun di England. Sekarang kita pergi pula kepada revolusi Amerika. Okey, saya ringkaskan sebab benda ni awak dah belajar kan, tak sempat nak belajar topik baru. Okey, revolusi Amerika pula dia berbeza dengan revolusi England. Sebab revolusi Amerika ni dia lebih kepada faktor yang kedua, kesedaran nasionalisme ini muncul di barat. Sebab mereka menentang penjajah British. Kamu kena ingat, Amerika ni dulu ada 13 wilayah. 13 wilayah ini sebenarnya pernah berada dalam Empire British. Ataupun dengan kata lainnya, pernah dijajah oleh British. British pernah menjajah Amerika sebelum Amerika merdeka. Okey? Kau kena faham di situ. Okey? Kenapa revolusi Amerika ini berlaku? Okey, soalannya adalah menentang penjajahan. Kalau jawapan awak yang pertama, revolusi Amerika berlaku sebab menentang penjajahan British. Okey, kita tengok bagaimana penentangan mereka. Okey, penentangan rakyat Amerika ini sebenarnya berlaku apabila tindakan British ini dia tidak melindungi hak penduduk Amerika yang merupakan Amerika ni yang merupakan sebahagian daripada Empire British. Dia tidak melindungi hak. Apa tindakan yang dikatakan tidak melindungi hak rakyat Amerika ini? Ahli parlimen ataupun parlimen British yang menjajah Amerika, dia telah memperkenalkan pelbagai akta yang menyusahkan rakyat. Antara akta-akta tersebut adalah akta pelayaran, akta gula, akta stamp, akta teh. Dia memperkenalkan akta untuk semua wilayah jajahan takluknya. British buat. Termasuklah Amerika. Tapi malangnya, Amerika ni, rakyat Amerika tak ada seorang pun yang dilantik menjadi ahli parlimen British. Sedangkan sepatutnya orang Amerika ni perlu dilantik salah seorangnya untuk menjadi ahli parlimen British. Baru kena dengan akta yang nak digubal. Itu sebab rakyat Amerika kata tak ada cukai tanpa perwakilan. Ni awak kena kenal ni, awak kena faham ni. Tak ada cukai tanpa perwakilan. Dilaungkan slogan ini. Sebab rakyat Amerika tak ada langsung yang menjadi ahli parlimen British. Sedangkan kau senang kau nak buat akta, tapi kami tak ada wakilnya dalam ahli parlimen. Maknanya macam dekat British, dekat England tadi, tak ahli parlimen tak ada suara. Raja je yang gila kuasa, yang buat undang-undang. Ini lain pula. Ini penjajah yang buat hal, iaitu British. British buat akta tanpa meletakkan orang Amerika menjadi wakil parlimen British. Itu sebab dia orang tentang British. Sebab tiada cukai tanpa perwakilan. Maka mereka melumpuhkan Kongres. Kongres ini diketuai oleh George Washington. George Washington. Kongres ini dia telah mengisytiharkan perang terhadap British. Perang bila perang bahayalah kan. Berlakulah pertumpahan darah nak memperjuangkan kemerdekaan Amerika. Oleh itu Kongres ini telah meluluskan pengisytiharan kemerdekaan Amerika. Itu ditulis oleh ni Thomas Jefferson. Ini adalah ahli falsafah Amerika. Dia bukti yang menunjukkan bahawa Amerika ni telah merdeka.
pada tahun 1783. Awak kena tahu ni. Pada tahun 1783 British mengakui kemerdekaan Amerika. Maka berakhirlah revolusi Amerika. Maka 13 buah wilayah tadi yang dulunya wilayah jajahan British, okey, telah pun diberikan kemerdekaan dan dikenali sebagai nama Amerika Syarikat. Jadi bermulalah Amerika Syarikat dengan sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi dah. Faham ke kelas? Itu Amerika. Dia menentang penjajahan Barat yang telah yang tidak dapat melindungi hak penduduk Amerika di British. Okey? Okey, kemudian kita tengok pula yang ketiga, Revolusi Perancis. Ini Revolusi Perancis. Saya dah cakap tadi, Revolusi Perancis ni sama macam Revolusi England, iaitu anti kepada raja. Tapi kita tengok pula, kenapa Revolusi Perancis ini muncul? Revolusi Perancis ini muncul sebab mereka nak memperjuangkan idea nasionalisme berasaskan kepada kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Ini tagline untuk Revolusi Perancis. Diorang punya idea nasionalisme, diorang memperjuangkan kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Sebenarnya idea ini telah dicetuskan oleh golongan-golongan pemikir Perancis seperti Rousseau dan juga Voltaire. Jacques Rousseau dan juga Voltaire. Ini adalah golongan pemikir Perancis yang memperjuangkan kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Dia kena tahu, kita ada golongan pemerintah dan golongan diperintah. Dia tak nak nampak sangat jurang golongan pemerintah itu. Sebab semasa Revolusi Perancis ni, dia tak suka sebab golongan pemerintah tu bersifat autokratik. Autokratik ni maknanya sehinggakan golongan raja tu banyak sangat keistimewaan yang mereka kuasai, yang mereka ada. Sehinggakan rakyat ni terus terbeban dengan cukai. Nampak tak? Tak ada persamaan, tak ada kebebasan rakyat. Tak ada persaudaraan di situ antara golongan pemerintah dan golongan diperintah. Sehingga itu sebab dia orang menentang raja autokratik iaitu Raja Louis yang ke-16. Nanti awak baca ni. Rousseau ni apa bukunya, The Social Contract. Sebab dalam Social Contract ni dia kata keunggulan suara rakyat adalah penting kalau nak menjamin kesejahteraan masyarakat. Maknanya pokok pangkai dia cerita rakyat lagi penting daripada raja. Kerena birokrasi, kerena pemerintahan raja ni, dia tak nak kedaulatan suara rakyat tu lebih tinggi daripada institusi raja dan juga kerana birokrasi. Itu yang dikatakan dalam The Social Contract yang dihasilkan oleh Rousseau punya karya. Jadi, dia orang menentanglah pemerintahan autokratik. Ni pemerintahan autokratik Raja Louis ke-16. Sebab saya kata tadi, raja tu banyak keistimewaan yang diperolehi sedangkan rakyat terbeban dengan cukai. Jadi, apa yang dilakukan? Kalau soalan keluar, apa yang dilakukan oleh golongan revolusi Perancis ini? Golongan revolusi ini, dia telah membuat 3 perkara penting yang awak kena ingat. Yang pertama, dia serang penjara Bastille. Dia serang, dia gempur penjara Bastille tu. Bila digempur, yang itu yang pertama, menyerang ataupun menggempur penjara, jail lah, penjara Bastille. Kemudian yang kedua, dia bebaskan semua tahanan-tahanan politik yang berada dekat penjara tersebut. Itu yang dilakukan oleh golongan revolusi ini. Berani ya golongan revolusi ini nak menentang Raja Louis ke-16. Nak tengok tindakan yang ketiga, lagi berani. Dia gulingkan Raja Louis ke-16. Bukan dia guling-guling geli. Itu tolak-tolak Raja 16 tu guling ke gaung. Tak. Bukan dia guling ke gaung. Jangan cakap itu. Menggulingkan maknanya dia berjaya menurunkan tahta Raja Louis ke-16 itu. Sehingga kan revolusi Perancis ini telah membawa kepada kemunculan Republik Perancis. Jadi di sini telah berakhirlah pemerintah beraja di Perancis. Nampak? Dia tentang sistem pemerintah beraja di Perancis. Tapi beza tau. Kalau awak tengok dekat England, revolusi keagungan, raja masih ada. Cuma diorang ni mengamalkan raja berperlembagaan. Tak ada lagi raja yang dikatakan berkuasa mutlak. Itu sebab berbeza dengan Perancis. Perancis habis, sistem beraja dah ditamatkan. Telah terhapus. Berakhirnya pemerintahan Raja Louis yang ke-16. Walaupun revolusi keagungan ini menentang raja, tapi pada akhir cerita raja masih lagi. Itu sebab kalau awak tengok kat England, kita masih ada king, kita masih ada Ratu England, Ratu Queen Elizabeth. Nampak? Masih ada.
Perancis tak ada sebab dia orang dah betul-betul berjaya menggulingkan Raja Louis ke-16. Nampak? Faham tak? Jadi, idea nasionalisme ini sebenarnya yang berlaku di barat ini telah menjadi titik tolak kepada kebangkitan nasionalisme dekat negara kita. Kita jadikan ianya, apa yang berlaku dekat barat ni sebagai iktibar. Tentang, kalau awak tengok kan, dekat barat ni, ketiga-tiga ni, ilmu pengetahuan tu paling penting. Tengok idea pemikir daripada Voltaire kan, kalau awak tengok idea pemikir daripada Thomas Jefferson, John Locke, ini semua penting. Maknanya ilmu pengetahuan tu adalah penting untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan ia juga telah mendorong kepada kebangkitan nasionalisme di barat. Faham? Ni kalau iktibar ni, kalau tengok ni. Iktibar kepada kita tentang kepentingan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Itu iktibar. Dapat tak? Itu yang berlaku di barat. Okay? Ini video lepas. Kelas, saya nak tanya, awak tonton ke video yang lepas? Yang barat ni saya sempat ajar sekejap. Sebab saya nak pergi meeting waktu tu, saya ajar secara laju. Tapi tak puas pengajaran tu. Jadi saya rasa awak lebih faham untuk hari ni kan? Jadi, yang ini saya hantar je video. Awak tonton tak video perkembangan nasionalisme di Asia? Saya tanya, Izzat Izzuddin ada tak? Izzat? Saya nak tengok berapa orang. Ada. Saya tengok berapa orang 18 orang. Okey, Izzat, saya tanya Izzat. Awak buka ke video yang saya hantar tu? Sebab ada kerja. Saya bagi. Belum Buka tak lagi. Izzat? Belum. Memang belum lah kan. Itu sebab dia saya tak yakin. Itu sebab saya sanggup ponting meeting saya hari ni. Sebab saya nak ajar juga. Kalau awak tak dengar ni, tajuk ni penting. Jadi tak apalah, saya ulang balik untuk ini. Maknanya minggu depan baru kelas akan datang, esok baru saya masuk 2.4. Okay? Okay, kita sambung. Tadi dah tengok perkembangan nasionalisme dekat barat. Sekarang ni kita tengok kesinambungannya. Ya, perkembangan nasionalisme dekat Asia pula. Jadi, seperti mana saya cakap tadi, perkembangan nasionalisme dekat Asia ni dia adalah sambungan daripada idea nasionalisme dekat barat. Idea nasionalisme di barat tadi dia menentang penjajah ataupun imperialis dan juga menentang sistem beraja kan. Jadi kita tengok di Asia pula semangat ataupun perkembangan nasionalisme berlaku, faktor dia disebabkan oleh kedatangan dan juga penjajahan kuasa Eropah dekat Asia. Ini dia faktor yang berlakunya perkembangan nasionalisme dekat Asia. Kedatangan dan penjajahan kuasa Eropah di Asia. Faham ke? Ini yang menyebabkan berlakunya perkembangan nasionalisme. Maknanya tadi, kalau awak lihat, awak dah belajar kat barat, maknanya England, Perancis, Amerika ni dah jadi penjajah. Mereka pada peringkat awal, mereka menentang raja, menentang penjajah. Sekarang, sebab keinginan untuk memperluaskan pengaruh ataupun semangat imperialisme mereka meluap-luap, mereka nak menunjukkan I'm a king dekat dunia. Saya lah raja di dunia, saya lah yang berkuasa dekat dunia, saya menakluk dunia. Itu sebab mereka ni jadi penjajah. Mereka ni Eropah, mereka datang ke Asia untuk menjajah negara-negara di Asia. Jadi, kalau perkembangan nasionalisme dekat Asia, faktor utamanya berlaku disebabkan kedatangan dan penjajahan kuasa Eropah dekat Asia. Ini jawapannya. Kita nak tengok 5 buah negara sahaja. Yang pertama kita nak tengok apa perkembangan idea nasionalisme dekat India, China, Mesir dan Empire Uthmaniyah serta Jepun. Ini. India, China, Mesir, Empire Uthmaniyah dan Jepun. Empire Turki Uthmaniyah ni besar. Jadi kita tengok sekali terus. Empire Uthmaniyah dan Mesir dia disekalikan. Okey, boleh kita tengok dulu yang pertama, apa yang berlaku di India? Nasionalisme dekat India. Boleh saya teruskan? Okey. Kenapa berlakunya nasionalisme dekat India? Disebabkan reaksi terhadap dasar imperialisme British dekat India. Ini faktor utama. Kalau soalan keluar, kenapa berlakunya perkembangan nasionalisme dekat India? Sebab reaksi penduduk tempatan terhadap dasar imperialisme British. Kita nak tengok tak apakah reaksi mula dia? Permulaan reaksi dia. Okey, permulaan reaksinya adalah dahagi India.
yang telah berlaku pada tahun 1857. Apa pula dahagi ni? Daki ke? Bukan. Dahagi ni adalah pemberontakan yang telah berlaku di India, okey, yang telah dilakukan oleh kumpulan Sepoy. Sepoy ni adalah askar upahan British tapi berbangsa India. Tapi berbangsa India. Mereka yang melakukan dahagi ini. Kenapa dia orang buat pemberontakan ini ataupun dia orang melaksanakan dahagi? Sebab dia dah tengok budaya India, agama Hindu, budaya, agama, adat mereka telah diancam oleh pengaruh Barat ataupun pengaruh British. Dia nampak? Jadi bila agama, adat dan juga budaya India tu telah pun diancam oleh pengaruh British, maka golongan Sepoy ni, kumpulan Sepoy, askar upahan British berbangsa India, lancarkan dahagi. Mereka bangkit untuk melaksanakan dahagi. Inilah titik tolak kepada perkembangan nasionalisme dekat India. So kita pergi yang seterusnya. Okey. Pada peringkat awal, nasionalisme dekat India ini dia adalah bercorak gerakan. Gerakan yang hanya memberikan penekanan terhadap sosio-agama. Sosio-agama itu berkaitan tentang apa? Berkaitan tentang agama hidup, berkaitan tentang adat dan juga budaya. Ini yang pertama. Maka lahirlah pertumbuhan-pertumbuhan seperti dua pertumbuhan penting ini, iaitu Brahmo Samaj, Brahmo Samaj dan juga Arya Samaj. Ini pertumbuhan yang betul-betul memupuk rasa cinta ataupun menggiatkan rasa kecintaan rakyat terhadap budaya tempatan, sebab pengaruh budaya Barat tu telah menular dalam budaya, adat dan juga agama di India. Jadi pertumbuhan ini ditumbuhkan, nak pupuk dalam diri rakyat ni cinta terhadap budaya tempatan. Jangan nak mengagung-agungkan sangat budaya Barat. Itu pada permulaan. Maknanya tak adalah secara keras, tak adalah secara radikal. Dia orang pupukkan semangat saja. Namun begitu, pada penghujung abad ke-19, pada waktu ini telah berlaku perkembangan pendidikan di Barat. Jadi apabila pendidikan di Barat ini telah berlaku, maka muncullah golongan-golongan intelektual. Jadi golongan-golongan intelektual di India inilah yang memulakan gerakan nasionalisme yang dikatakan lebih tersusun. Lebih cantik lagi lah gerakan ini. Tak adalah seperti di Brahmo Samaj dan Arya Samaj ini. Maka golongan-golongan intelektual ini, golongan-golongan intelektual India ini telah menubuhkan parti politik, pertumbuhan politik untuk menyuarakan pandangan mereka. Maka tertubuhlah dua buah pertumbuhan politik, iaitu INC dan juga dan juga Liga Muslim. INC ditubuhkan pada tahun 1885. Stand for apa? Indian National Congress, INC. Liga Muslim ditubuhkan pada tahun 1906. Kemudian pada awal abad ke-20, tadi gerakan golongan intelektual kan. Sekarang pada awal abad ke-20 muncul pula gerakan yang bersifat keras. Yang diketuai oleh nasionalisme yang berfahaman radikal. Contohnya Gangadhar Tilak, ataupun saya lebih panggil Tilak je. Tilak dan juga Chandrapal. Bipin Chandrapal, Tilak ni, dua orang ini dia adalah merupakan ahli nasionalisme yang bersifat radikal yang menentang British secara keras. Okey, mereka ni menggerakkan semangat penentangan secara militan terhadap British. Militan ni sebenarnya dia sering, maksudnya apa? Sering berkonfrontasi. Sering untuk menentang secara fizikal ataupun secara aman. Itu dua. Kalau maksud militan secara umum, tak semesti kita fokus militan tu secara kekerasan fizikal je, tak. Kadang-kadang secara militan ni dia lebih kepada aman pun ya. Tapi awak kena tahu, militan yang pertama dia sering berkonfrontasi, sering nak lawan, sering tak puas hati, sering tak nak bekerjasama dengan seseorang. Itu militan. Okey? Jadi selepas Perang Dunia Pertama pula, pertubuhan parti politik INC ni dia pada mulanya dia dah berubah. Dia tidak lagi bekerjasama dengan British dah. Dasar yang dilaksanakan oleh mereka langsung tak bekerjasama dengan British, tapi tidak melalui keganasan. Tak seperti
Chandrapal dan Tilak tadi yang secara kekerasan. Kali ni tak ada. Lepas Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama berlaku pada tahun 1914 sehingga 1918, 4 tahun. Kita ni Perang Dunia Ketiga belum. Di kita ada Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama tahun 1914, 1918. Perang Dunia Kedua bermula pada tahun 1937 start tu sampailah pada tahun 1942. 42, 41 macam tu. Okey, kalau nak tahu. Okey, so selepas Perang Dunia Pertama ni berlaku, diorang dah langsung tak bersama dengan pihak British. Tindakan ini dipimpin oleh pernah dengar nama Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ni dia telah menggunakan prinsip dia gunakan Satyagraha sebagai pegangan untuk menegakkan nasionalisme dekat India. Satyagraha ni maksudnya kebenaran. Dia tak lawan secara kekerasan, tak ada ganas Mahatma Gandhi ni. Mahatma Gandhi ni berotak kepalanya. Kalau orang tengok gambar Mahatma Gandhi macam ini tau. Ada tak gambar Mahatma Gandhi? Gambar buku teks tu ada tak? Cuba tengok buku teks muka surat. Ada tak Mahatma Gandhi? Ada tengok tak dekat buku teks? Saya tunjuk je. Nak tengok gambar Mahatma Gandhi tak? Sekejap saya tengok kat sini. Buku teks tak ada. Sekejap Kelas sekejap. Mahatma Gandhi. Saya tunjuk gambar. Surat 45 ni kau. Ada, surat 45. Ada ke? Tengok. Tak payahlah saya download. Muka surat 45. Kalau awak lihat di situ, muka surat 45. Sekejap. Handsome tak Mahatma Gandhi? Ini dia gambar dia. No, cari. Okey. Inilah. Dia ambil tagline Boy the movie. Pejuang kebenaran. Satyagraha tadi. Satyagraha tu kebenaran. Kebenaran mengatasi segala-galanya. Tak payah nak lawan keras-keras. Tak payahlah kita nak berkeras-keras dengan British tu. Okey, kalau British tu orang kata menjadikan kita ni contohnya lawan kita lah, bagi kita ni rasa susah ke, kita tindas lah. Contohnya orang British tu menindas kita, apa kita kena buat? Jangan lawan, kita redha je. Kita tunjukkan benda yang baik-baik je, kita bekerjasama dengan British, nanti dia akan lembut macam tu lah. Itu sebabnya orang kata Satyagraha ni mampu untuk mendapatkan kemerdekaan di India. Itu bagusnya. Jadi ini antara salah satu nasionalisme kemerdekaan di India, kita ingat nama Mahatma Gandhi. Okey, pejuang kemerdekaan di India. Jadi selepas Perang Dunia Kedua, INC dan Liga Muslim ini telah membentuk jawatan kuasa khas untuk merangka perancangan pembahagian India. Dan India ni dah dibahagikan dengan Pakistan. Maka ada dua lah. Pakistan merdeka pada 14 Ogos 1947. Pakistan merdeka dulu. Dan bila merdeka, okey, Governor Jeneral Pakistan yang pertama telah dilantiklah Muhammad Ali Jinnah. Kemudian besoknya pula pada 15 Ogos barulah India merdeka. Jai Hind India dengan dia punya Perdana Menteri yang pertama Jawaharlal Nehru. Nehru ni adalah Perdana Menteri yang pertama di India. Jai Hind India, Jai Hind. I button. Itulah lagu India. Okey. So dia pun merdeka. India, kalau ikutkan Pakistan adalah India, tapi dah berpecah. Okey. Jadi itu yang berlaku di India. Maknanya dia orang menentang dasar imperialisme dekat British, dasar imperialisme British di India. Okey. Sekarang kita tengok pula nasionalisme dekat China. Lain pula. Kalau di China pula, kenapa semangat nasionalisme ini muncul ataupun perkembangan nasionalisme ini berlaku? Disebabkan mereka nak mengukuhkan peradaban China dekat kalangan orang China. Peradaban China ni dah lama. Kalau awak lihat tamadun China tu dah lama. Zaman tamadun Rom, tamadun Mesopotamia, kita ada sebelum tamadun Rom lagi dah ada tamadun China, ingat tak? Tamadun Wang Ho. Jadi dia nak mengukuhkan peradaban China ni. Sebab pada waktu ini, pada waktu yang berlaku ini, Barat telah cuba untuk mengancam ataupun kuasa asing lah telah mengancam penguasaan politik dan ekonomi China. Bukan Barat je, dia ada banyak. Sebelum Barat, kalau awak lihat, nasionalisme China ni telah bermula apabila mereka menentang pemerintahan dinasti Manchu. Manchu ni adalah kerajaan Manchuria. Dia adalah orang luar. Dinasti
dinasti Manchu ni bukan daripada dinasti Ming, dinasti Chan, dinasti Han, dinasti Tang. Itu adalah dinasti awal, yang dinasti pure yang memerintah China. Dinasti Manchu ni dia kerajaan luar. Dia dianggap sebagai orang luar. Dia ni telah kehilangan mandat sebab walaupun dia memerintah China, tapi dia kehilangan mandat sebab masyarakat China ni dah hilang kepercayaan terhadap dinasti Manchu. Sebab dinasti Manchu ni gagal nak menghalang kemasukan pengaruh barat. Jadi starting point kemasukan barat ini ke China adalah disebabkan oleh dinasti Manchu punya kegagalan dinasti Manchu. Dulu zaman pemerintahan dinasti Han, dinasti Tang, dinasti Ming, bagus China ni. Sehingga awak tahu kan, China ni menjadi salah sebuah kerajaan yang masyhur. Dia bagi pengiktirafan kepada Kesultanan Melayu Melaka lagi. Hebat tak China ni dulu? Dia antara kerajaan yang besar, yang luas, yang setaraf dengan tamadun-tamadun dunia, kerajaan luar dunia yang lain. Tapi bila kerajaan Manchu mengambil alih pemerintahan China di dekat negara China, dia tak berjaya nak mengekalkan peradaban China itu, sehingga kan pengaruh barat tu nak masuk. Jadi mereka ni, gerakan nasionalisme China ini, dia bercorak anti barat. Dia menentang campur tangan kuasa barat dekat China. Okey, so siapa yang mempelopori gerakan kebangkitan rakyat dekat China? Dr. Sun Yat-sen. Okey, Dr. Sun Yat-sen ni dia telah mengemukakan 3 prinsip rakyat, iaitu yang dikenali sebagai San Min Choi. Apa 3 prinsip itu? Yang pertama, perjuangan yang berkaitan dengan nasionalisme, demokrasi dan juga kebajikan sosial. 3 prinsip yang diperjuangkan oleh Dr. Sun Yat-sen dalam prinsip rakyat San Min Choi. San Min Choi. Okey? Cui ke Choi, lantak awak nak sebut apa. Jadi prinsip ini telah menjadi kepada asas kepada gerakan revolusi Cina yang berlaku pada tahun 1911, dan revolusi ini telah berjaya menumbangkan dinasti Manchu. Maka muncullah pemerintahan Cina secara republik. Okey, itu kesan dia. Okey, boleh faham? Jadi ada beza ya. Kalau dekat India, dia menentang reaksi penduduk tempatan terhadap dasar imperialisme British. Kalau di China, dia lebih kepada bertujuan untuk mengukuhkan peradaban China dalam kalangan orang China yang telah diancam penguasaan politik dan ekonomi oleh orang asing. Kemudian kita pergi pula kepada nasionalisme yang berlaku dekat Empire Uthmaniyah dan Mesir. Okey, untuk ini pula, Empire Uthmaniyah dan Mesir, semangat nasionalisme mereka ataupun kebangkitan nasionalisme mereka adalah bertitik tolak daripada kesedaran untuk mempertahankan pemerintahan Islam dan agama Islam. Sebab pemerintahan Islam dan agama Islam ini telah diancam oleh imperialisme barat pada abad ke-19. Ini Empire Uthmaniyah dan Mesir. Okey, jadi kesedaran ini telah mencetuskan 2 buah gerakan, iaitu gerakan pan-Islamisme dan juga gerakan Islah. Okey, so kita tengok dulu gerakan Islah. Apa itu gerakan Islah? Okey, sebenarnya gerakan Islah ini bermaksud gerakan pemulihan Islam. Gerakan pemulihan Islam. Siapa yang mempelopori gerakan ini? Said Jamaluddin Al-Afghani dan juga Syekh Muhammad Abduh. Ini 2 orang yang mempelopori gerakan Islam. Okey, kamu kena tahu, dekat Mesir, imperialisme barat ini telah menyebabkan berlakunya pertembungan kebudayaan antara Eropah dengan Amerika. Jadi ini telah membawa kepada orang ataupun masyarakat dekat Mesir ini melupai kebudayaan tempatan. Dia nak ubah budaya barat. Termasuklah kepimpinan. Kalau awak lihat, awak dengar tak? Kepimpinan Mustafa Kemal Atatürk yang menggunakan kepimpinan barat dalam pemerintahan Islam dekat Turki. Jadi itu sebab diorang ni apabila adanya pengaruh barat ni telah berlaku pertembungan budaya lah antara Eropah dengan Amerika. Jadi mereka tak nak guna dah budaya-budaya tempatan tadi. Nak ubah, nak guna budaya barat. Jadi atas dasar itu gerakan Islah ni muncul. Dengan itu gerakan Islah ni dikata kita balik semula kepada ajaran Islam yang sebenar. Ajaran Islam yang sebenar dia mesti berpandukan kepada Al-Quran dan hadis. Nescaya kalau kita balik kepada Al-Quran dengan hadis, kita akan dapat membebaskan diri kita daripada penjajahan barat. Kuatkan diri kita dengan agama Islam. Kemudian kita membaiki kehidupan masyarakat kita. 2 benda ni je dalam gerakan Islam. Balik kepada ajaran Al-Quran dan hadis, baiki kehidupan masyarakat. Baru kita dapat bebaskan diri daripada penjajah. Itu gerakan Islam. Berbeza dengan gerakan pan-Islamisme. Kalau gerakan pan-Islamisme ini sebenarnya
dia telah pada peringkat awal iaitu pada tahun 1883, Said Jamaluddin Al-Din Al-Afghani, Jamaluddin Al-Afghani ini, dia telah tubuhkan kumpulan yang diberi nama Al-Urwah, bukan Urwah kematian, Al-Urwah Al-Wuthqa, ikatan yang kuat. Di mana dalam kumpulan ini dia telah memperkuatkan tali persaudaraan dan dia nak bawa umat Islam ni kepada kemajuan. Seluruh umat Islam bukan nak tengok dekat Mesir je, dekat Turki je, tak, seluruhnya. Jadi pertubuhan ini dia telah terbitkan akhbar yang bernama Al-Urwah Al-Wuthqa. Dia nak sebarkan idea pan-Islamisme ini. Dia menyeru untuk semua umat Islam dekat seluruh dunia ini teguhkan tali persaudaraan, bangkit untuk menghalang peluasan kuasa barat. Dia bangkitkan semua umat Islam dekat seluruh dunia untuk lawan kuasa barat. Sehingga kan dikeluarkan fatwa. Nampak? Fatwa dia ni, maknanya fatwa ni kena ikutlah. Fatwa dia kata umat Islam, mana-mana umat Islam, tak kira dekat mana pun, umat Islam, namanya Islam, kalau ditindas oleh barat, kita lawan. Kita lawan barat itu bersama-sama dengan Empire Uthmaniyah. Itu sebab pemerintahan Empire Uthmaniyah ni dia meresap sampailah ke seluruh dunia. Sehingga kan negara kita pun turut terkesan. Awak pernah dengar nama Tok Janggut? Tok Janggut dekat Kelantan. Pernah dengar? Kelas. Tok Janggut dekat Kelantan. Pernah dengar tak? Kelas. Tok Janggut ini dia bangkit menentang British disebabkan oleh idea pan-Islamisme ini. Sehingga kan dia terkorban. Mayat Tok Janggut itu telah diikat secara songsang oleh pihak British, diikat, kemudian diarak ke seluruh Pasir Putih. Nampak? Tok Janggut ni dia menentang British sebab Islam. Dia punya semangat Islamisme dia, Islam dia adalah diterbitkan oleh gerakan ini, pan-Islamisme ini. Okey, faham Kemudian kita tengok yang last sekali. Berapa dah ni? Ramai yang dah keluar. Ramai yang dah keluar ke ramai yang dah masuk? Kita tengok dia. Kita tengok ya. Ada 18 orang. Ada 17. Okey. So kita tengok. Ni nak habis dah ni. Sekejap dia lagi. Mesti awak kata, ya Allah cikgu ni tak letih ke bercakap kan? Ada kelas lagi kan? Saya semangat ni nak mengajar. Saya suka tajuk ni. Okey. So yang seterusnya, yang akhir sekali kita tengok dekat Jepun. Nampak? Saya ambil kata kunci tadi. Kalau dekat India, kebangkitan nasionalisme ni sebab reaksi penduduk tempatan terhadap dasar imperialisme British. Kalau dekat China, nak kukuhkan peradaban China dalam kalangan orang China. Kalau Empire Uthmaniyah dan Mesir, nak mempertahankan pemerintahan Islam dan agama Islam yang telah diancam oleh imperialisme barat. Jepun macam mana pula? Kalau awak lihat Jepun ni, semangat nasionalismenya hebat tau. Sebab apa? Sehingga kehebatan tu dah melampau-lampau. Hebat tak hebatnya semangat nasionalisme dekat Jepun ni, dia negara yang tak adalah dikatakan dijajah tau. Tapi dia jadi penjajah. Nampak? Semangat nasionalisme ni melampau sehingga kan menyebabkan diri dia sendiri jadi penjajah. Dia jajah tanah Melayu, udah negara Asia. Dia menjajah negara Asia sama. Hebat tak hebatnya? Orang lain menentang penjajah, dia jadi penjajah. Semangat nasionalisme dia hebat. Okey? Jadi kita tengok. Kenapa semangat nasionalisme dekat Jepun ni berlaku? Okey? Ataupun kebangkitan nasionalnya. Okey, ini awak kena tahu. Ada dua sebab. Sebab yang pertama, sebab kesedaran untuk mencapai kemajuan. Dia nak mencapai kemajuan. Jepun ni nak mencapai kemajuan. Dia kata, dengan kemajuan je nanti orang barat tak akan menjajah Jepun. Nampak? Jadi, sebab yang kedua, kebangkitan nasionalisme dekat Jepun, selain daripada kesedaran untuk mencapai kemajuan, nak mengelakkan ancaman imperialisme barat. Itu yang kedua. Pertama tadi, kesedaran untuk mencapai kemajuan. Yang kedua, nak mengelakkan ancaman imperialisme barat. Faham tak kelas? Okey, itu sebab Maharaja Mikado Meiji pada tahun 1868, ni Maharaja Jepun. Dia memerintah Jepun pada waktu, dia telah melancarkan satu idea pemulihan yang dinamakan sebagai pemulihan Meiji. Dalam pemulihan Meiji ini, ni pemulihan Meiji namanya. Dia telah menekankan idea pemodenan dekat negara Jepun. Nak modernkan negara Jepun ni, dia kena ikut idea model barat. Dia tiru model barat. Kan barat dah maju. Barat dah maju, jadi dia ambil model barat ni untuk di-applykan dalam pemodenan Jepun.
supaya orang barat orang barat ni hormati Jepun. Nampak? Bila negara barat ni telah mencapai kemajuan, dah moden seselaras dengan negara barat, jadi orang barat pun akan menghormati Jepun. Nampak? Jadi itu sebab selain daripada pemulihan Meiji tadi, di Jepun juga dia ada satu prinsip dan juga semangat yang diguna pakai, iaitu semangat Bushido. Ini adalah asas kepada pembinaan nasionalisme dalam kalangan rakyat dan pemerintahan semasa era pemulihan Meiji. Okey? Jadi kan, dalam semangat Bushido ni apa sikap dia? Kalau tengok. Dalam semangat Bushido, tengok dalam putih, nampak ni? Okey, semangat Bushido ni dia adalah sikap yang di mana rakyatnya sanggup menanggung risiko, usaha sungguh-sungguh nak capai cita-cita, sedia mati, sedia berkorban demi melaksanakan tanggungjawab terhadap ketua dan negara. Sanggup mati untuk maharaja tau, kamikaze, itu namanya. Semangat Bushido ni. Sanggup. Awak sanggup mati demi Sultan Nazrin? Sanggup mati? Katakan awak bercinta dengan anak Raja Nazrin, tiba-tiba ditentang oleh Raja Nazrin, awak bukan ditentang, mendapat Raja Nazrin kata suruh buat awak sesuatu lah, suruh buat sesuatu untuk ataupun disuruh awak bunuh diri ataupun cederakan tangan awak ke untuk menunjukkan tak setia kepada Raja Nazrin, kan? Sanggup awak nak potong tangan awak? Tak sanggup kan? Kalau dia orang ni sanggup mati terhadap maharaja, itu semangat Bushido mereka. Jadi pemulihan ni dia cakap dia kan, itu pasal tadi negara Jepun ni telah berjaya muncul sebagai sebuah negara industri, negara perindustrian. Itu sebab dia menjadi penjajah dekat tanah Melayu, sebab dia nak menguasai bahan mentah yang ada dekat tanah Melayu. Nak menjadi negara industri, negara dia tak ada bahan mentah, jadi dia terpaksa mencari bahan mentah. Nak cari bahan mentah tu kat mana? Dekat tanah Melayu. Itu sebab dia jadi penjajah dekat tanah Melayu. Semangat nasionalisme dia melampau lah. Nak maju sangat, nak maju terlebih maju supaya dia dihormati oleh barat, nak moden sangat, nak jadi negara industri sangat. Itu sebab dia menjajah negara luar. Itu sebab saya kata nasionalisme melampau dalam negara mereka ni. Di Jepun ni semangat nasionalisme lebih-lebih sangat, sehingga dia jadi penjajah. Kemudian bukan setakat jadi negara industri tau, Jepun ni juga menjadi salah sebuah kuasa tentera yang terkuat dekat Asia tau. Sehingga kan dalam Perang Dunia Kedua, kalau awak nak tahu, dia telah berjaya mengalahkan British ataupun kuasa-kuasa paksi lain. Sehingga dia kuasa-kuasa bersekutu, kuasa paksi. Dia lawan, dia berjaya letupkan pengkalan tentera Amerika, iaitu Pearl Harbor. Dalam Perang Dunia Kedua, Jepun tak hebatnya, dia berjaya letupkan Pearl Harbor tu. Pearl Harbor tu bila letup je, mulalah Perang Dunia Kedua. Bila Perang Dunia Kedua bermula, Jepun ni hebat tak hebatnya, dia telah pun menyerang tanah Melayu 3 bulan je. Dia serang tanah Melayu 3 bulan, dia berjaya menguasai tanah Melayu daripada utara ke selatan, daripada Singapura ke Perlis, masuk Sabah Sarawak, masuk negara-negara dekat Asia Tenggara. Hebat. Dia halau British keluar. British dekat tanah Melayu tu dihalau keluar oleh Jepun. Hebat. Jadi kita kena contoh semangat Bushido. Semangat Bushido Jepun. Itu sebab semangat Bushido ni dia sungguh-sungguh, dia nak sungguh-sungguh. Dia mampu untuk menghasilkan jet-jet pejuang yang hebat. Zero fighter, kereta kebal diguna nak lawan British. Inilah dia Jepun. Sampai sekarang kita kena respect dengan Jepun. Dia mampu untuk mewujudkan ataupun mencipta teknologi-teknologi hebat, kereta-kereta, teknologi apa? Kereta seperti Honda, Toyota, itu semua orang dia. Hebat kan Jepun ni? Jadi itu sajalah untuk hari ini. Jadi semangat nasionalisme dekat Asia ni sebenarnya dia merupakan gerakan untuk menamatkan, satu, untuk menamatkan penjajahan kuasa asing, betul tak? Kedua, untuk menuntut perubahan politik. Nampak? Sama lah kan? Semuanya semangat kebangsaan dekat Asia ni semuanya nak tamatkan penjajahan kuasa asing dan menuntut perubahan politik. Itu yang berlaku dekat India, dekat China, dekat Mesir. Tapi dekat Jepun lain. Jepun dia tak, dia nak maju. Maknanya dia nak buat satu gerakan pembaharuan. So, kebangkitan nasionalisme dekat Jepun berbeza. Dia lebih kepada nak menubuhkan, nak menjadikan negara mereka negara yang moden, negara yang maju. Ambil model barat sebagai asas untuk dipraktikkan supaya orang barat menghormati mereka. Ini dikatakan gerakan pembaharuan mereka.
Jadi sehinggakan mereka menjadi sebuah negara industri dan salah sebuah kuasa tentera yang terkuat dekat Asia. Okey, paling kuat paling kuat. Jadi iktibar yang kita boleh ambil daripada tajuk ini adalah kita perlulah sentiasa berwaspada terhadap anasir asing yang boleh menjejaskan kedaulatan bangsa dan negara. Boleh tak kelas untuk tajuk hari ini? Semangat saya mengajar. Habis 9.30. Okey? Boleh. Jadi nanti kelas yang akan datang besok saya akan sambung apa pula yang berlaku dekat Asia Tenggara. Semangat nasionalisme dekat Asia Tenggara macam mana? Adakah sama macam negara Asia dan juga Barat? Okey, kalau Asia tadi lebih kepada menentang penjajahan kuasa asing. Okey, kalau Barat tadi menentang sistem beraja dan juga menentang penjajah. Okay. So kalau di Asia Tenggara kita tengok macam mana pula kan. Jadi untuk akhir sekali ada nak tanya tak apa-apa? Ada apa-apa nak tanya? Ada apa nak tanya ke kelas? Kelas nak habis dah ni. Kelas. Tidur ke? Wan Nur Izzul tidur ke? Tidur ke? Saya nak buat soal jawab ni. Ya. Tidur ke? Tak. Dengar kan? Jangan tidur. Okey, so sekarang ni hari tu saya dah suruh buat latihan sikit je kan. So untuk hari ni awak keluarkan buku buku panjang tu. Saya nak awak jawab semua ni. Modul ni saya dah bagi kan? Saya tunjuk. Modul ni saya bagi peluang kepada awak. Kalau tak nak salin, kalau ada printer boleh print dan tampal saja dalam buku panjang. Saya nak awak buat semuanya kali ni. Lepas tu buat sikit-sikit je kan? Yang mana tak buat. Okey, so kita ambil perkembangan nasionalisme dekat Barat. Tengok ni. Muka surat 15. Muka surat 15 pula. 15. Tanda. Dari muka surat 15, muka surat 16. Maknanya yang ini tak payah. Awak start ini je. Muka surat 15, muka surat 16, muka surat 17, muka surat 18, 19 untuk hari ini, 20, 21, 22, 24. 15 sampai 24. Banyak tak? Awak boleh print. Kalau ada printer, awak boleh print di rumah dan tampal dalam buku panjang. Kalau tak ada printer, awak boleh salinlah dalam buku latihan. Saya dah bagi modul kan? Semua dah print. Semua dah dapat. 15 hingga 24. 15 hingga 24. Buat latihan. Nanti kita akan bincang latihan ni hari esok. Esok kita akan buat sesi sumbang saran, iaitu sesi soal jawab antara satu sama lain. Okey. Indahnya hari ini, Night Falls. Who's Night Falls? Kenapa bermadah hari ini? Indahnya hari ini disebabkan saya ke disebabkan awak baru bangun pagi? Night Falls, can you respond? Dia bagi mesej tu, indahnya hari ini. What's the meaning indahnya hari ini? Kau baru bangun ke? Kau baru bangun, kau salah track. Kau ingat ini WhatsApp apa? WhatsApp ke apa? Ke kau rasa indah sebabkan ditemukan dengan saya pada pagi ini? Bangun-bangun nampak saya. Night Falls. Siapa Night Falls ni? Di Night Falls. Dah tak respon, malu. Night Falls, bagilah respon. Apa yang indahnya? Night Falls. Night Falls ni siapa? Nur Aina. Nur Aina Balkis. Siapa Night Falls? Siapa Night Falls? Azamuddin.